Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Pengalaman daripada ramai orang. Setiap kali Abang dapat cerita, setiap kali Abang baca, setiap kali Abang termasuk dalam cerita tu, lepas tu hara lah malamnya Abang nak tidur. Lepas habis rakaman. Jadi hari ni Abang nak sampaikan dua lagi cerita yang boleh kita jadikan pengajaran dengan iktibar. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan dua lagi pengalaman daripada penghantar. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Zila pada tahun 2009 cerita ni jadi. Pada waktu tu Zila bekerja sebagai seorang jururawat dekat satu hospital 2009. Dan pada masa yang sama adik Zila pun kerja sebagai jururawat juga tapi dekat klinik swasta. Mereka berdua ni tinggal dekat Sentul, kata Zila, dan dia menyewa dekat satu rumah. Tapi bukan dia berdua je yang nyewa kat rumah tu, ada dua orang lain. Dengan kata lain ada 4 orang lah ceritanya duduk dalam satu rumah yang sama. Setiap kali pergi kerja balik kerja, dia orang pula jenis yang kerja ikut shift. Ada 3 shift, 2 shift. Jadi dengan kata lain agak susah juga Zila nak bertembung dengan adik dia. Ada kadang-kadang aja dia dapat bersua muka dengan adik dia. Cuma setiap kali dia bersua muka dengan adik dia ni, adik dia selalu bagi satu ayat yang agak menyusahkan hati dia jugalah. Susah hati sebagai seorang kakak. Sebabnya dia kata, setiap kali dia turun naik kereta api, kat sana kita kat KL LRT, dia akan ternampak dengan seorang perempuan berkebaya merah dekat satu kawasan lapang yang berdekatan dengan rumah diorang. Jadi mula-mulanya Zila anggap apa yang adik dia cakap tu sebenarnya adalah gangguan-gangguan biasalah. Contohnya orang yang pakai baju merah yang selalu datang, mungkin orang tu tak betul ke apa ke, ataupun memang orang tu jenis yang suka pakai baju merah. Tapi setiap kali pun adik dia cakap terserempak dengan perempuan pakai baju merah, lepas tu dia dengan bersanggul kepala, Zila dah mula rasa tak sedap. Adakah adik dia nampak sesuatu daripada alam sebelah? Nak jadi cerita, pada satu hari Zila bekerja shift malam, bermula daripada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam hingga pukul 3 pagi. Pada waktu tu Zila tak bertemu dengan adik dia, tak terserempak lah. Lebih kurang pukul 10.30 malam, baru setengah jam dia kerja, tiba-tiba dia dapat panggilan telefon daripada salah seorang budak rumah yang duduk sama-sama dengan dia orang. Telefon dia kata, "Kak," dia kata, "akak saya seramlah dengan tengok adik akak ni." Jadi Zila tanya, "Kenapa dengan adik akak?" "Adik akak ni suara dia macam lelaki, bukan macam perempuan. Saya rasa macam ada yang tak kena dia dengan adik akak ni." Jadi Zila pun cakap lah, mungkin dia penat ke ataupun memang dia bergurau dengan kau kot. Budak tu cakap, "Tak kak, ni lain macam kak suara dia kak. Saya rasa macam tak sedap hati je dengan adik akak ni." Lepas tu talian telefon tu pun ditamatkan lah. Zila pun tak fikir apa-apa lah, dia sambunglah kerja macam biasa. Selang lebih kurang 10 minit, tiba-tiba dia dapat telefon sekali lagi. "Kak, balik kak." Orang yang sama telefon. "Kak, balik kak. Adik akak ni dah pelik sangat kak. Dia dah mula nak merakau-rakau, merakas-rakas, dah berguling-guling. Mata dia warna merah kak. Saya rasa adik akak ni kena rasuk ni kak." Lepas tu kejap-kejap menangis, kejap-kejap membanting badan. Dengar macam tu, kakak mana yang tak huru-hara kan? Kakak mana yang tak takut? Zila pun pergi jumpa dengan pihak management, minta cuti. Waktu tu dia hanya kerja setengah hari je lah, dia kata, walaupun waktu malam kan. Jadi dia pun minta cuti, dia pun teruslah balik sampai ke rumah. Dia tengok rumah dia penuh dengan orang. Ramai orang yang duduk dekat kawasan tu berkumpul dekat rumah dia. Kalau tak silap abang, rumah dia orang macam rumah pangsa, lebih-lebih kurang lah Jadi dia kata ramai gila orang kat situ berkumpul dekat rumah dia. Dengan di kalangan orang-orang tu, dia dengar lah macam suara adik dia menjerit-jerit meminta tolong. Sebagai seorang kakak, menyelit-nyelit masuk dengan susah hatinya. Bila dia dapat tembus masuk ke dalam rumah yang penuh
penuh dengan orang. Dia tengok adik dia duduk dekat tengah-tengah rumah, dibaringkan. Di kiri dengan kanan adik dia adalah budak-budak rumah yang sama duduk dengan mereka. Lepas tu pula ada seorang tua yang gayanya macam bomoh lah pada waktu tu, tengah nak mengubatkan si adik ni. Adik dia terus meruntuh-runtuh, terajang-terajang, muka dia merah padam, dengan matanya merah. Suara dia pula suara garau, bukan suara lelaki tapi suara garau. Dengan ayat lepaskan aku. Bila Zila tengok keadaan adik dia macam tu, hati dia rasa adakah ini ada kaitan dengan perempuan yang berbaju merah. Pada waktu tu dia tak nak beritahu siapa-siapa. Dia diam je lah. Dia tengoklah pakcik tu cuba buat macam-macam gaya, macam-macam cara untuk sembuhkan si adik ni. Tapi adik tu tak sembuh-sembuh juga. Selepas 1 jam, orang memang dah ramai dekat kawasan sekitar tu. Kepo-kepo lah nak tahu kan kenapa. Ada perempuan menjerit-jerit kan. Jadi, bila dah 2-3 kali si bomoh ni cuba tapi tak berjaya, akhirnya bomoh ni beritahu dengan Zila yang mengatakan apa yang merasuk adik dia ni bukan seorang, bukan seekor tapi banyak, yang dia ni tak mampu untuk mengubati si adik ni. Waktu tu Zila dah jadi blur, kat mana lagi dia nak minta pertolongan. Dia terus telefon bapak dia, ceritakan dekat bapak dia apa yang berlaku. Bapak dia cakap, jangan risau, besok pagi bawa engkau dengan adik kau bawa balik ke kampung dia orang kat Temeloh. Jadi bila dah macam tu, si bomoh pun tak dapat nak ubatkan, orang ramai pun bersurai, tinggallah dia orang berempat. Pada waktu tu adik dia ni dalam keadaan yang tertidur, mungkin dah terlalu keletihan sangat, berguling-guling macam tu. Jadi dalam keadaan macam tu, dia dah tak tahu nak telefon siapa. Zila telefon tunang dia waktu tu dah bertunang. Dia telefon tunang dia ceritakan dengan tunang dia apa sebenarnya yang berlaku, dan tunang dia pun bagi cadangan, apa kata kita bawa Zila dan adik dia balik ke kampung, tapi ditemani dengan kawan-kawan dia, budak rumah dia, sebab takut kalau tiba-tiba naik kereta hanya 3 orang dalam kereta dan si adik duduk kat tempat duduk belakang. Kalau tiba-tiba dia mengaruk, kena rasuk, tak pasal-pasal dia terkeluar tercempak daripada luar kereta, daripada dalam kereta keluar kereta, dah huru-hara juga. Jadi bila tunang dia bagi cadangan macam tu, dia setuju je lah. Tapi disebabkan tengok keadaan adik ni sangat kesian, si kakak ni pula rasa risau, takut-takut kalau berlaku sekali lagi rasukan macam tu, yang dia pada waktu tu hanya berempat aja dekat rumah tu, tak tahu macam mana nak uruskan. Jadi si Zila ni beritahu dekat tunang dia, boleh tak malam ni juga kita bertolak balik ke kampung. Jadi diorang pun tanpa beritahu si ayah, bawa muncul pada waktu tu tunang dari kereta. Tunang dia bawa adik, maksudnya dalam kereta tu ada si tunang, Zila, adik Zila dan 2 orang lagi kawan dia. Diorang pun bertolak lah daripada Sentul nak ke Temeloh. Diorang nak lalu Karak. Dalam perjalanan itulah baru Zila bagi tahu dengan bapak dia yang diorang ni dalam perjalanan balik. Bapak dia kata, okey, tak ada masalah, asalkan berhati-hati dalam perjalanan. Sebab takut kalau tiba-tiba adik dia ni mengaruk sekali lagi, tak tahu nak buat apa, lebih cepat benda ni selesai lebih bagus. Dalam perjalanan tu, selepas dia beritahu bapak dia, selang 10 minit daripada dia telefon bapak dia tadi, yang nak mengatakan nak balik kampung tadi, tiba-tiba Zila dapat panggilan telefon yang kedua. Datang ni daripada pakcik dia. Kalau tak silap abang, Pak Ngah dia. Pak Ngah dia beritahu apa? Korang nak balik tengah malam. Sekarang ni pukul 2. Korang kena melalui Jalan Karak. Yang memang kita satu Malaysia ni tahu, kalau bawa benda-benda macam ni lalu Jalan Karak waktu tengah pagi, itu bukan satu tindakan yang cerdik. Waktu tu dah tengah jalan raya, takkan nak patah balik. Memang tak ada jalan untuk patah balik. Jadi Zila kata tak apa, nanti difikirkan macam mana ikhtiar dia nak buat. Dia pun cakaplah dengan tunang dia. Barulah tunang dia terfikir, betul juga kita bawa orang yang kerasukan lalu dekat Jalan Karak pukul 2 pagi. Tak ke huru-hara nanti bawa benda misteri di jalan yang misteri pukul 2 pagi. Memang bukan satu benda yang menarik. Ada benda yang tak mungkin akan berlaku, sesuatu yang di luar jangkaan. Jadi fikir, akhirnya diorang pun dapat idea. Diorang akan ikut mana-mana kereta atau lori yang tengah berjalan. Tapi bila dapat idea macam tu, baru diorang perasan. Pada waktu tu, itu adalah hari bekerja, malam bekerja. Tak ada satu kereta ataupun lori yang ada dekat atas highway Karak pada waktu tu. Dengan kata lain, highway Karak memang betul-betul sunyi pada waktu tu dengan bawa orang kerasukan. Walaupun adik dia pada waktu tu dah pengsan,
waktu ataupun tertidur. Jadi bukan satu benda yang menarik atau tindakan yang cerdik. Jadi lepas berpakat-pakat, Zila dengan tunang dia ni pergi tunggu dekat, kalau tak silap abang, dekat dia punya RNR. Sampai dekat RNR, diorang tunggu kalau ada lori melintas atau kereta melintas yang menghala ke Kuantan, diorang akan follow daripada belakang. Mujurlah ada satu lori lalu dan diorang pun follow lori itu daripada belakang. Tujuannya adalah kalau apa-apa terjadi, diorang boleh pintas lori itu dan minta tolong. Itu sahaja caranya. Jadi diorang follow lah daripada belakang lori itu. Akhirnya sampailah dekat kampung diorang kat Taman Melong. Dan bila sampai dekat kampung, bapak dia dah tunggu, pakcik-pakcik lain semua dah tunggu. Diorang memang risau dengan keadaan Zila dan adiknya. Dan bila sampai dekat kampung, diorang bawa adik Zila ni pergi rumah Pak Su diorang. Pak Su diorang ni adalah orang yang pandai dalam meruqyah. Jadi mungkin bolehlah memberi bantuan. Pak Su dia pun tahu dengan keadaan apa yang terjadi pada waktu tu. Bila sampai dekat rumah Pak Su, waktu tu belum lagi turun daripada kereta, si adik ni dah meronta-ronta, dah menjerit-jerit, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku nak balik kat taman bunga, aku nak main buayan. Taman ada buayan kat tengah-tengah KL. Dia kata dia nak main buayan, aku nak main dengan dayang-dayang aku tak nak duduk sini, aku nak bawa budak ni sekali, aku nak biar dia bahagia, dia kata. Waktu tu dengan adik dia, Zila anggap adik ni merapu-rapu tau, cakap benda yang bukan-bukan, tapi dah macam tu, walaupun meronta-ronta macam nak gila, dia orang heret juga si adik ni keluar daripada kereta, bawa naik ke rumah Pak Su. Sampai dekat rumah Pak Su tu, dekat atas rumah tu, Pak Su tu pun buatlah ruqyah. Ikut lunas-lunas Islam lah kan, cara-cara Islam. Ruqyah punya ruqyah, tapi tak boleh. Bukan tak boleh, banyak sangat yang ada masuk dekat dalam badan adik Zila pada waktu tu. Sampaikan daripada pukul 5 pagi dia mengubat sampai habis ke lepas subuh. Dia semain subuh lah kan. Habis lepas subuh tak jalan. Adik dia tetap juga lepas satu-satu. Mula-mula keluarkan suara garau, ada pula suara mengilai, keluarkan suara mengilai. Ada pula lagi dalam badan suara macam jantan, keluar suara macam jantan, keluar pula suara musang. Macam itulah, cuba bayangkan keadaan bila ada seorang yang kena dirasuki dengan banyak benda yang ada dalam badan dia. Jadi akhirnya selepas subuh tu, Pak Su dia cakap apa? Pak Su dah tak sanggup. Ini dah banyak sangat ada dekat dalam badan ini. Kita kena cari orang lain yang lebih tahu macam mana nak menguruskan benda-benda macam ni. Jadi waktu tu dah lepas daripada waktu subuh, diorang pun bercadang, apa kata kita rehat-rehat dulu dekat rumah bapak Zila. Daripada rumah Pak Su tadi, diorang bawa adik dia naik kereta ramai-ramai pergi ke rumah bapak dia. Dekat rumah bapak dia, adik dia pada waktu tu dah memang habislah, orang kata habis tenaga flat. Memang dah tak ada tenaga langsung. Jadi adik dia biarkan terbaring dalam keadaan yang tak sedarkan diri. Dalam keadaan waktu tu, diorang pun daripada pukul 9 pagi sampailah menjejak ke petang, diorang cuba telefon dengan ramai orang nak cari orang yang boleh mengubat si adik ni. Kebanyakan daripada mereka tidak ada dalam kawasan Termeluh pada waktu tu. Semuanya ada kerja dekat luar. Jenuh juga nak cari, dia kata. Sampailah ke petang. Bila dah petang tu, lepas asar, tiba-tiba adik dia terbangun. Bila adik dia terbangun, si bapak ni tanya, kau kenapa sebenarnya? Kenapa kau jadi macam ni? Kau merasuk? Dia kata, entahlah. Waktu dia balik daripada kerja, dia turun daripada LRT kat Sentul, dia nampak ada perempuan kebaya merah dengan rambutnya tersisir, dia pakai sanggul, cucuk sanggul, memang cantik dia kata. Lepas tu dia pun buat tak tahulah dengan perempuan tu. Lepas tu dia dah lupa. Dia kata sedar-sedar je, dia kata dia dah ada kat sekarang ni depan ayah. Dia pun tak tahu. Cumanya di sepanjang dia tak sedar tu, dia kata dia bersama dengan ramai perempuan yang bunyinya macam dayang-dayang, dan dia berada dekat satu kawasan seperti taman yang ada buayan dan yang ada taman bunga-bunga yang cantik. Itu je yang dia tahu. Dan sekarang ni dia pun tanya dengan bapak dia, dia buat apa dekat rumah bapak dia? Dia kata, tu bapak dia ceritalah yang sebenarnya dia kerasukkan, kakak engkau bawa kau balik. Bila dah dengar macam tu, dia pun macam baru tahu yang sebenarnya keadaan dia dirasuk oleh sesuatu. Okey, lepas tu lebih kurang pukul 9 malam kalau tak silap abang, barulah dia orang dapat kontak dengan seorang bomoh ni. Bukan bomoh lah, ahli perubatan Islam kan. Dia kata dia sanggup untuk mengubatkan dia. Dia pernah mengubat orang-orang yang kena kerasukan yang lebih daripada seorang masuk dalam badan. Bila dah dapat confirmation macam tu, persetujuan macam tu, Zila dengan tunang dia pergilah nak jemput yang si tukang ubat ni tadi.
dia punya rumah dengan rumah bomoh tu, kita panggil bomoh lah. Rumah dia dengan bomoh tu nak kata jauh tu tidak jugalah, tapi lebih kurang 1 jam perjalanan. Tapi nak jadi cerita, sepanjang perjalanan waktu Zila dengan tunang dia nak pergi rumah ahli perubatan tu, nak jemput ahli perubatan tu datang ke rumah mereka, macam-macam dugaan dia kena. Kereta berat, tayar pancit, dah betulkan tayar pancit, pancit lagi. Lepas tu kereta berat berulang-ulang, sempang salah, dah betulkan sempang, waste pula tak boleh baca. Macam-macam dugaan nak menjemput si orang yang mengubat tadi tu. Jadi bila dah macam-macam dugaan, akhirnya dapat juga jemput orang tu, bawalah ke rumah dia orang. Orang tu pun bila tengok sampai dekat rumah pukul 10 malam, tepat 24 jam adik dia kena rasuk. Jadi sampai je teruslah ahli perubatan tu bacalah ruqyah, bacalah ikut yang Islam punyalah cara nak keluarkan benda tu daripada badan. Memang betul yang masuk dekat dalam badan adik Zila adalah puteri dan dayang-dayangnya. Bukan puteri je, dayang-dayangnya tu yang banyak tu. Yang tu yang dikeluarkan, kejap-kejap keluar musang, masuk suara kucing, lebih kurang lah abang cuba bayangkan. Kejap-kejap keluar suara jantan, keluar suara macam-macam suara keluar. Itu sebenarnya bukan puteri itu, dayang-dayangnya. Sebab itu kebanyakan daripada yang sebelum-sebelum ni berubat dia orang gagal sebab nak keluarkan selalu. Kalau masuk satu keluar senang lah kan, ini masuk keluarkan satu, ada lagi keluar satu, ada lagi, jadi penat. Jadi orang tu cakap ini memang bukan main-main. Waktu dia mengubat tu, dia berinteraksi dengan makhluk tu. Kenapa nak masuk dekat dalam badan budak perempuan ni? Alasannya senang je, simple and easy. Saya suka dengan budak perempuan ni, dia orang baik, jadi saya nak jadikan dia sahabat. Tak tahulah abang nak cakap alasan apa tu, tapi memang tak berapa nak logik lah alasan tu. Mungkin itu adalah alasan kuat dia kata untuk dia merasuk budak perempuan ni. Dia kata budak perempuan ni adalah orang yang jujur dan boleh dijadikan sahabat dia di alam sana. Carilah sahabat sendiri, tak payah jangan merentas alam pula ni cari sahabat dia. Jadi si kita panggil ustaz lah kan. Ustaz tu ubat punya ubat, tapi tak boleh juga. Si adik ni tadi bukanlah dia meronta sangat, tak adalah dia meronta dia. Tak, cumanya nak keluarkan tu terlalu banyak dia kata. Sampaikan dia kata macam ni, saya tak boleh nak buat ubat, nak ubatkan dia seorang-seorang, saya terpaksa balik rumah dia kata. Bila dia cakap macam tu, si adik ni yang kena rasuk ni cakap apa? Kau ngaku je lah, kau tak boleh nak halau aku daripada badan budak perempuan ni sebab ilmu kau bukannya tinggi sangat, dia kata. Dia boleh ejek orang ustaz yang buat ruqyah tu. Ustaz tu cakap apa? Bukan saya nak balik rumah, saya mengalah. Saya balik rumah, saya nak bawa kawan saya yang lebih gini ubatannya. Bila dengar macam tu, adik dia terpelopong lagi. Agaknya makhluk dalam badan tu macam, oh serius lah dia nak ubatkan aku. Jadi ustaz tu pun balik semula ke rumah tu, bawa kawan dia. 2 ustaz pada masa yang sama ubatkan baru lepas. Sebabnya ustaz yang pertama tarik keluar, ustaz yang kedua tarik keluar, ustaz yang ketiga tarik keluar. Lebih kurang 2 jam barulah adik tu keluar semua yang apa ada dalam badan dia. Barulah adik tu sedar dan benda tu betul-betul keluar. Lepas tu, diorang berinteraksi lah melalui habis-habis mengubat tu, diorang buat sembahyang hajat dan ustaz tu dapat bayangan lah, dapat tengok apa yang merasuk dalam badan budak perempuan tu. Itu jugalah dia tanya apa alasannya, sebab nak berkawan. Kau hara jadinya. Ustaz tu bagi tahu sebenarnya kita dalam alam yang berbeza. Kita tak boleh berkawan. Engkau dekat alam kau, aku ke alam aku. Kau pergilah cari kawan kau, dia kata. Dia kata ke alam dia bukan tak ada kawan. Ada, tapi susah-susah nak jumpa yang sebaik si adik ni. Disebabkan tu, selepas habis berubatan tu, kedua-dua ustaz ni ajar kepada adik Zila beberapa amalan. Terutama zikir-zikir tertentu, termasuklah selawat Nabi dan juga Bismillah 5, Bismillah 7, untuk adik ni amalkan supaya benda tu tak menempel lagi dekat dia. Ini bukan sebarang-sebarang, ini bukan sebabkan ada keturunan saka, ini sebabkan dia hanya melintas dan punca lah dia kata, dia setiap kali dia melintas, dia tengok perempuan tu pakai baju kebaya warna merah,
Orang tu senyum, dia pun senyum balik. Lepas tu 2-3 kali melintas, dia pun bagilah salam dengan orang berkebaya merah tu. Dan orang berkebaya merah tu, kakak tu ingat bagi salam untuk beramah mesra. Tu yang dia masuklah dalam badan budak ni. Hara jadinya. Kalau orang hantar-hantar, kita senang lah kan nak tahu. Dah tahulah macam mana nak buang dia. Ini yang jenis masuk-masuk secara rawak ni kan susah jadinya. Tapi alhamdulillah, cuma sejak daripada tu adik dia ada satu kelebihan, iaitu dia akan rasa sesuatu yang berdamping dengan dia ataupun orang-orang sekitarnya. Kalau orang tu ada saka, dia boleh rasa, orang ni ada saka ni, kedai ni ada pakai-pakai ni. Sejak daripada tu. Tapi dia habis-habis kes ni, dia memang tak lekang bibir dia daripada selawat-selawat Nabi untuk mengelakkan daripada benda lain melekat dengan dia. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Roza, berlaku dekat Sandakan tahun 2014. Pada waktu tu Roza baru habis daripada training sebagai, bukan training, dia baru habis kerja sebagai seorang askar wataniah. Dia kata dah cukup lah, daripada 2009 dia jadi askar wataniah sampailah 2014. Dia nak cari kerja yang lebih stabil, lebih tetap. Tanya-tanya kawan, akhirnya dia pun dapatlah kerja dekat satu taska sebagai seorang penjaga taska. Tapi dia kata taska tu agak besar juga dan dia terletak dekat satu taman perumahan. Taman perumahan tu baru lagi semedi 2 tingkat. Dia punya taman perumahan tu, dan taska tu terletak dekat tengah-tengah taman perumahan tu. Bila sampai hari yang ditetapkan, dia pun dipanggil lah untuk bekerja dekat situ, dan tuan taska tu beritahu, kalau nak datang sini jangan risau, kami akan sediakan rumah, bilik untuk anak-anak bujang, anak-anak dara yang bujang kan, anak dara lah. Jadi jangan risau pasal penempatan, dia kata. Cuma makan je lah, kena masak sendiri. Bila Roza kata dia dapat kerja, lepas tu dapat pula bilik, satu benda yang syukur Alhamdulillah lah kan. Gaji pula boleh tahan pada waktu tu, dia kata. Walaupun tak tinggi, 800 dia kata, tapi okey lah sebab sewa rumah tak payah bayar, makan pun tuan taska sediakan, cuma masak je lah, dia kata. Dia pun berangkat lah, kemah-kemah baju dia berangkat. Bila dia berangkat tu sampai dekat kawasan taman perumahan tu, dia dah rasa tak sedap. Dia rasa macam, aku pernah datang dekat sini dan pernah berlaku sesuatu kat sini, tapi aku terlupa. Apa benda sebenarnya ni? Macam pernah pergilah tempat ni. Kita kan selalunya ada perasaan yang macam tu kan. Kita kalau sampai kat satu tempat yang pernah kita pergi, kita rasa, tapi cuma kita terlupa apa sebenarnya yang berlaku. Itu yang Roza rasa. Bila mula-mula dia sampai dekat sekolah tadika tu, dekat taska tu. Bila sampai dekat taska tu, berkenalan dengan tuan punya taska. Dia panggil sebagai makcik lah. Jadi rupanya bukan Roza seorang, ada lagi seorang. Kita panggil Kak Lin. Kak Lin pun orang baru kerja dekat situ. Jadi diorang pun tanyalah, memang betul ke kami diberikan bilik? Tuan rumah tu kata, oh betul. Bawah kami kita buat taska, atas tu kosong. Ada 3 bilik dekat atas tu. Korang duduklah bilik mana-mana. Pilihlah bilik mana-mana. Korang boleh pilih tidur dekat situ. Asing-asing bilik masing-masing pun tak ada masalah. Satu bilik sama pun tak ada masalah. Dengar macam tu, Roza seronok lah kan. Yang si Kak Lin tadi pun seronok lah kan. Dia pun dah siap-siap bawa beg baju. Dia pun masuk dalam rumah. Dan selepas bersalam-salam, makcik tuan punya taska tu pergilah kan. Tinggalkan dia orang lah dekat rumah tu. Bila masuk dekat dalam rumah tu, tak ada rasa perasaan apa-apa pun. Bila sampai dekat tingkat yang kedua, rumah semedi, agak besar lah rumah tu. Sampai kat tingkat kedua, muka Kak Lin berubah. Daripada muka Kak Lin ceria, bertukar muka Kak Lin tadi, muka yang macam ketakutan. Pada waktu tu, Roza dah perasan kenapa Kak Lin macam pelik sangat. Pucat lesi kata. Jadi dia pun kata macam ni, Kak Lin nak duduk dekat bilik mana? Kak Lin cakap, Kak Lin nak balik. Kak Lin tak nak duduk sini. Kenapa pula Kak Lin ni macam ni? Tak apalah Kak Lin, Roza nak ambil master bedroom, Kak Lin nak ambil lah bilik mana-mana. Tak nak, Kak Lin tak nak duduk sini. Kak Lin nak balik. Benda ni ada dekat sini. Kak Lin tak nak duduk kat sini. Pada waktu tu bila Kak Lin tu cakap macam tu, kalau abang jadi Roza pun meremang bulu roma. Dah kenapa pula kakak ni tiba-tiba kerasukan? Jadi diorang pun, tak apalah Kak Lin relax dulu dekat dalam bilik, satu bilik dengan saya. Kalau apa-apa kita yang terjadi, kita ada berdua. Jadi diorang pun duduklah dekat dalam master bedroom. Kak Lin mandi, lepas habis mandi, Roza pula mandi, bersih-bersihkan diri. Waktu tu masih lagi siang, tak ada rasa apa-apa. Bila dah menjelang maghrib tu, tiba-tiba Kak Lin tu muka dia dah macam nak menangis dah. Dia kata, Roza, jom kita jangan tidur dekat dalam bilik ni. Kita tidur kat bilik bawah, dekat ruang tamu bawah. Kak Lin tak nak duduk kat tingkat atas ni. Jadi Roza pun macam tanyalah juga, kenapa Kak Lin?
Jangan tanya kenapa. Kak Lin tak nak duduk dekat sini. Kak Lin nak duduk kat tingkat bawah. Okey. Daripada kakak tu tiba-tiba melalak tengah-tengah malam maghrib ni, lebih baik diorang pun tidurlah bawah. Diorang pun bawa lah bantal dan juga beberapa peralatan, beg, barang-barang semua. Diorang turunlah ke ruang tamu bawah. Bawah tu macam lapang lah, tadika kan, taska. Sampai dekat bawah tu, Kak Lin tetap juga muka dia macam lain macam. Cuma dia agak reda sikit berbanding dekat tingkat atas tadi. Kalau kat tingkat atas tadi, muka Kak Lin tu memang muka macam nak menangis, ketakutan, pucat lesi, macam ada sesuatu yang Kak Lin nampak tapi dia tak nak ceritakan. Bila sampai dekat tingkat bawah tu, diorang pun kemas-kemas apa yang patut dan malam tu diorang tidur. Tapi sewaktu tidur tu, satu badan Kak Lin menggigil-gigil. Padahal dia kata waktu tu diorang nyalakan semua lampu, bukannya gelap pun. Dia kata tengok badan Kak Lin menggigil-gigil dan Kak Lin tutup muka dia dengan selimut daripada kaki sampai ke kepala. Memang Kak Lin ni duduk dalam selimut. Roza ni dia tak rasa apa. Dia kata kenapalah Kak Lin ni macam ni, ada yang tak kena dengan rumah ni. Tiba-tiba tengah-tengah pukul, waktu tu Roza dah terlelap. Biarlah Kak Lin tu nak menggigil-gigil, dia punya pasal lah kan, yang penting dia tidur. Waktu dia nak tidur tu, tiba-tiba dia dengar ada perempuan menjerit dan dia pun terbangun. Rupanya yang jerit tu Kak Lin. Kak Lin dah keluar daripada selimut dengan muka pucat lesi, menggigil-gigil. Dia boleh cakap apa-apa. Akak tak nak duduk kat sini, akak tak nak tidur dalam rumah ni. Roza, malam ni juga kita kena keluar. Ada benda yang pelik dekat rumah ni. Tolonglah Roza, dia kata. Jadi Roza bila tengok kakak tu macam tu, Roza pun takut jugalah kan. Jadi diorang pun telefonlah keluarga masing-masing. Akhirnya keluarga pun jemputlah. Keluarga Roza jemput Roza. Lepas tu keluarga kakak tu pun jemput kakak dia lah. Jemput kakak dia, jemput Kak Lin tu pergilah balik ke rumah masing-masing. Roza dia sempatlah bagi mesej pada makcik. Tuan punya taska tu yang diorang malam tu tidur dekat rumah keluarga masing-masing, tak jadi nak tidur kat situ. Waktu ni Roza tak ingat lagi tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat kawasan tu. Jadi bila sampai dekat rumah tu, esok paginya Roza jumpa dengan makcik. Kak Lin dah tak jumpa dah. Kak Lin terus hilang macam tu je. Dia terus blok nombor, memang hilang macam tu je. Roza pergi jumpa dengan makcik tu. Roza tanya dengan makcik tu, "Makcik, saya sebenarnya boleh duduk dekat sini. Cumanya saya nak tahu apa yang menyebabkan Kak Lin huru-hara dekat rumah ni." Jadi makcik ni pun tak naklah berselindung-selindung. Dia kata, "Sebenarnya Roza, kamu ni adalah pekerja ke-10 makcik yang makcik cari. Semua pekerja-pekerja sebelum ni tak tahan. 1 hari, 2 hari duduk sini semua dah cabut." Oh, jadi apa sebenarnya makcik yang berlaku? Dekat dalam rumah ni ada macam-macam benda, Roza. Mula-mula ada orang duduk kat rumah ni, penjaga taska, dia nampak makcik rokus dekat bawah singki. Waktu tu budak-budak Roza tengah ramai, Roza. Dia kata siang penjaga taska tu pula bukan seorang, ada lebih kurang 4-5 orang. Tiba-tiba diorang menjerit-jerit sebab nampak ada makcik rokus bawah singki. Diorang sempat capai anak-anak kecil bawa keluar. Anak-anak kecil semua melalak-lalak, Roza. Ada sekali tu pula satu hari tengah-tengah bekerja, tiba-tiba ni gula-gula duk merayau-rayau dekat dalam rumah. Pada waktu tu siang, Roza, dengan budak menangis-nangis. Bila dengar macam tu, Roza pula yang meremang bulu. Sudah, takkan aku nak duduk kat sini. Tapi dah tak ada kerja ni, takkan nak cari kerja lain, susah. Nak tak nak kena juga duduk sini. Nak duduk rumah keluarga, ulang alik ke taska ni agak jauh. Alamak, macam mana ni, dia kata. Tak apalah, dia kata, bila dia dah tahu cerita makcik itu, dia pun redha lah. Dia kata dia cubalah apa yang patut. Dia ceritalah benda ni dengan keluarga dia, dan keluarga dia bagi pendinding lah. Pendinding yang paling ampuh keluarga dia bagi adalah dia tak akan nampak. Cuma dia boleh dengar, dia tak akan nampak benda-benda macam tu. Dia dengar cuma ada benda pintu terbuka, ada benda orang berjalan, dia boleh dengar. Tapi dia tak akan muncul depan Roza. Oh, Roza dapatlah ilmu tu daripada ayah dia. Bila dia duduk dekat taska tu, dia kata memang banyak pengalaman pelik berlaku. Pengalaman pertama yang dia paling ingat, iaitu waktu tu dia tidur dekat tingkat atas. Bila kita dah ada pendinding, selawat-selawat, kita rasa kuat tau. Ada sesuatu benda yang kita pegang. Jadi waktu tu dia tidur dekat tingkat atas. Ada benda yang pegang kepala abang. Sekarang ni kan pukul 1:30 pagi. Jadi biasalah kalau cerita-cerita benda macam ni kan. Jadi dia kata dia tengah tidur pada waktu tu dekat dalam master bedroom. Dia tidur, badan dia melekat dekat dinding. Sebab katil dia dirapatkan ke dinding. Jadi dia sandarkan badan dia dekat dinding. Tengah-tengah dia tidur tu, tiba-tiba dia rasa macam ada satu tangan berbulu peluk dia. Pada waktu tu dia cukup takut, dia rasa macam dia habislah. Mesti dia lepas ni kerasukan ataupun dia pengsan ke apa. Entahlah, dia kata mungkin disebabkan dia punya amalan yang keluarga dia amalkan, yang keluarga dia bagi tu cukup ampuh.
meresap dekat dalam badan dia, dia tak begitu takut. Cuma dia terus baca ayat-ayat ruqyah yang diajarkan oleh keluarga dia. Habis dia baca ayat ruqyah tu, benda tadi, tangan berbulu tadi yang memegang badan dia, perlahan-lahan dilepaskan dengan suara yang seakan-akan kesakitan. Dia kata, oh, berkesan benda dia kata. Benda tu dah tak kacau dia lagi. Okeylah, dia okey. Lepas tu, itu gangguan pertama. Gangguan yang dia kena adalah yang macam abang cerita kali kedua, iaitu gula-gula merayau-rayau. Pada waktu tu dia kata, dia tengah tidur dekat dalam master bedroom juga. Tiba-tiba dia dengar macam ada orang berjalan. Dia pun buka lah mata. Bila dia buka mata, dia nampak gula-gula tengah merayau dekat dalam. Dia kata terbang. Dia bukan yang loncat-loncat, dia terbang, dia kata. Benda tu terbang. Dia buka, dia tutup lah mata balik. Selepas dia buka tutup mata, benda tu perasan tu. Dia boleh cakap macam ni, janganlah tutup mata, buka lah mata, tengoklah saya dekat sini. Dia kata, tengoklah aku dekat sini. Pada waktu tu, Roza kata dia tak nak ikut apa yang benda tu pujuk tau. Buka mata, aku ada depan kau ni. Kau kata berani sangat, kau ada ayat-ayat pelindung, bukalah mata, tengok aku ada dekat depan ni. Banyak kali benda tu pujuk supaya Roza buka mata, tapi Roza tetap juga tutup mata rapat. Dia goda Roza supaya Roza buka mata. Dia kata, kalau kau buka mata, kau akan nampak sesuatu yang kau akan seronok. Dia tahu apa yang ada dekat depan dia. Si lompat si gula-gula. Takkanlah dia tadi dah nampak, lepas tu dia tutup mata, takkan nak buka balik. Kalau dia buka, benda tu ada dekat depan, tak ke huru-hara dia malam tu. Waktu tu dia kata, dia berkumat kamit baca segala macam ruqyah yang dia ajar. Sampailah benda tu hilang daripada bilik dia. Macam mana dia tahu benda tu hilang daripada bilik dia? Sebab benda tu dah tak ada lagi merayau. Dia kata dia boleh rasa benda tu merayau. Kan kita boleh rasa. Tapi bila dia buka mata sikit je, oh dah tak ada dalam benda dia. Oh, barulah dia lega. Dia kata, lega sangat. Besok paginya, selepas 2 kejadian ni, besok pagi ni dia jumpa dengan makcik dia. Dia cakap, tolonglah makcik, carilah orang yang boleh pagar taska ni. Takkan makcik tak nak buat apa-apa. Kalau makcik tak nak buat, saya berhenti time ni juga. Tapi disebabkan sayang kan, nak cari pekerja bukan senang. Jadi makcik tu pun carilah orang yang boleh buat pagar-pagar rumah. Jumpalah ustaz untuk pagar-pagar rumah. Bila dah jumpa ustaz tu pun pagar rumah. Sejak daripada tu dah tak ada lagi gangguan-gangguan kat taska tu. Barulah si Roza ni jemputlah kawan-kawan dia. Makcik ni pun bukan jemput kawan, maksudnya offer kerja dekat kawan-kawan dia mana yang tak ada kerja, bolehlah kerja dengan dia sebagai pembantu taska. Barulah tak ada gangguan. Okey, baru abang nak ceritakan sebenarnya apa yang berlaku dekat situ. Bila dah lama-lama Roza pun berjumpa dengan kawan-kawan dia, ceritalah dia kerja kat taska sekian. Tiba-tiba dia terjumpa dengan seorang kawan dia, kawan lama yang sama-sama bertugas dekat sekolah, dekat pasukan Wataniah pada tahun 2009. Roza ceritalah dia kerja kat sekian-sekian tempat. Yang si kawan dia kata apa? Ui, gila, aku berani kerja kat situ. Lepas tu Roza kata, kenapa? Kau ingat tak dulu kes kat situ? Kes apa? Dia kata, dulu kita pernah, waktu jadi askar Wataniah, kita pernah training dekat dalam hutan. Yang hutan tu sekarang dah jadi taman perumahan tu. Baru Roza teringat, dulu taman perumahan ni hutan. Kita pernah training kat situ. Dan dia kata, dekat tengah-tengah hutan tu ada satu rumah. Rumah tu adalah rumah pendatang tanpa izin dulunya. Tapi rumah tu dah dikosongkan pada waktu diorang training dekat hutan pada tahun 2009 tu. Kenapa rumah tu dikosongkan? Sebab berlaku satu pembunuhan yang sangat kejam. Dilakukan oleh seorang suami membunuh isteri dan anak-anak dia. Dan dia adalah orang pendatang tanpa izin. Jadi dia bunuh isteri, dia bunuh anak-anak dia. Dan sejak daripada tu rumah tu dikosongkan dan tak ada orang duduk dekat situ. Dan selepas beberapa tahun hutan tu ditebang, dijadikan taman perumahan. Dan lokasi rumah tu adalah sama tapak dengan lokasi taska tempat Roza bekerja. Terima kasih dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Pengalaman daripada ramai orang memang menarik. Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Pengalaman, kita ada 30 juta penduduk kat Malaysia ni. Jadi dengan kata lain, pengalamannya 30 juta lah juga. Banyaklah kan pengalamannya. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan hari jadi. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada seorang yang bernama Rai Afikah. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat dirinya sendiri dan juga buat suaminya kerana
hari jadi suami dia dan juga dirinya jatuh pada bulan 9, bulan yang sama. Yang mana hari jadinya jatuh pada 7 hari bulan 9 dan suaminya jatuh pada 10 hari bulan 9. Dan di kesempatan ini dia nak ucapkan selamat hari jadi buat dirinya iaitu Rai Afikah dan juga suaminya iaitu Muhammad Aswadi. Dia kata hari jadi untuk suami dia, didoakan semoga suami dia sentiasa dirahmati Allah, dan begitu juga dengan dia, dan dia minta doa daripada semua, semoga perkahwinan mereka kekal bahagia hingga ke syurga. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada seorang bonda. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak-anaknya dan dia bernama Nur Wahida. Dan dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya. Yang pertama Muhammad Iman bin Muhammad Asri yang hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 9, dan Nur Fatihah binti Muhammad Asri yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 9. Dan bersempena hari jadi kedua-dua anak andanya, didoakan semoga mendapat kecemerlangan dunia dan di akhirat, semoga panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan hari jadi yang ketiga datangnya daripada seorang bonda, juga ahli keluarga JSPL, iaitu Bai Mahazril. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat dua orang anaknya, iaitu Muhammad Mikail Iftikhar berumur 11 tahun dan juga Muhammad Mishal Ukasha yang berumur 9 tahun, yang mana kedua-duanya hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 9. Dengan ucapan selamat hari jadi buat kedua-dua anak andaku, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada Pija Ganu. Dia nak ucapkan hari jadi buat ibunya yang bernama Nur Aini Mat Zain, berumur 65 tahun. Hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 8 yang hari tu, dengan ucapan selamat hari jadi buat ibunda, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Dan yang terakhir daripada JSPL, abang nak ucapkan selamat hari jadi buat Abang Mi Batik, yang mana hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 8 yang lepas, dengan ucapan selamat hari jadi bang. Terima kasih sangat-sangat selalu menyokong saya dalam bercerita. Semoga abang sentiasa diberikan rahmat dan kebahagiaan dunia dan di akhirat oleh Allah Ta'ala serta rezeki yang melimpah ruah. Terima kasih dengarkan cerita kali ini. Abang harap cerita yang abang sampaikan dapatlah memberi iktibar dan pengajaran. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.